Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita mengenai tafsir maudhu'i bagi surah-surah Al-Quran. Alhamdulillah, kita dah sampai penghujung bagi pembahasan berkenaan dengan tafsir bagi ayat 1 sampai 39 surah Al-Baqarah, yang kita kata yang ia melingkungi berkaitan tajuk hidayah Quran dan khilafah insan. Dan kita akhir kita bincang, kita sampai pada muka surat yang ke-74. Kita habiskan berkenaan dengan hidayah, berkenaan dengan pengajaran diambil daripada ayat berkenaan ayat 1 sampai 39 tu, yang berkaitan tajuk pentarbihan. Dia ada berkenaan dengan tajuk akidah, kemudian tajuk hukum syarak, kemudian tajuk akhlak, dan juga yang terakhir adalah pentarbihan. Yang sekarang ni kita akan habiskan dan masuk pada bahagian yang terakhir. Baik, berkata pengarang-pengarang buku kita, hafizahumullah, SWT pelihara pengarang-pengarang buku ni, kemunasabahan di antara pendahuluan surah dengan paksi surah ini, mana awal muqaddimah surah ini dengan tajuk keseluruhan surah ini. Telah berlalu kita nyatakan bahawa pendahuluan terbagi pada dua tujuan utama. Dalam surah Al-Baqarah ni, pendahuluan ni yang kita bincangkan sekarang ni adalah membahaskan dua perkara utama, iaitu tentang hidayah Quran dan juga khilafah insan. Dan kita telah memilih untuk menggabungkan kedua-duanya kerana kekuatan hubungan di antara kedua-dua benda perkara berkenaan. Pasal kalau kita asingkan, kita mula Quran bincangkan tentang hidayah Quran 1 sampai 20 kan, 21 sampai berikutnya kan Allah Ta'ala mula letakkan berkenaan dengan nikmat dan juga terangkan berkenaan dengan tu, dan berakhir dengan ayat 30 sampai 39 berkaitan tajuk khilafah insan, mana kisah Adam AS diciptakan. Okey, kita bincangkan itu. Baik, jadi yang sambungan yang kita bincang, jadi dia kata kenapa digabungkan pembahasan dalam awal ni kerana kekuatan hubungan di antara tajuk berkenaan. Pasal Allah Ta'ala ciptakan manusia, berikan hidayah, maka dengan hidayah tadilah akan terjadinya khilafah, pemerintahan atau pentadbiran bumi ini mengikut apa yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kalau dia kata Allah Ta'ala ciptakan hidayah saja, tak berikan contoh pertama, mungkin manusia tak faham apa benda, mana contoh pertama. Mana kita kata setakat kita tunjukkan perkara, tak beri contoh. Dan manusia ni memang kita kata nak faham benda perlu contoh. Tanpa contoh kita akan payah nak faham. Maka sebab kenapa dalam Quran Karim Allah Ta'ala berikan permisalan yang banyak, cukup banyak permisalan diulang-ulang, contoh macam ni, contoh macam tu, untuk supaya kita dapat gambarkan perkara yang tidak nampak depan mata jadi realiti, dapat difahami. Okey, baik. Jadi kata apa? Kerana kekuatan hubungan di antara kedua-duanya. Juga kerana di dalam tujuan yang kedua wujud pengembalian pada tajuk tujuan yang pertama. Mana dalam tajuk dalam bahagian kedua tu yang disebut berkenaan hidayah khilafah insan tadi, dia kembali balik kepada tajuk hidayah Quran. So takkan jadi khalifah kecuali dengan hidayah Quran. Dan kedua-duanya terdapat hubungan dalam paksi surah ini. Mana tajuk ni, tajuk berkenaan dengan khilafah hidayah Quran dan khilafah insan ni boleh dikatakan merangkumi keseluruhan apa yang datang dalam surah Al-Baqarah. Sesungguhnya telah dibuka surah ini dengan perbincangan mengenai Al-Quranul Karim dan pendirian manusia terhadapnya, dan terbahagi manusia kepada 3 golongan: golongan beriman, golongan kafir, dan golongan munafik. Ini kita baca saya pada ayat 1 sampai 20. Kita telah menegaskan di pertengahan tafsir bahawa perbincangan pada semua adalah mengenai ahli kitab. Ini berdasar kepada pendapat macam Imam At-Tabari
Dia kata yang dikatakan bila ditujukan kepada tajuk orang beriman, orang yang kafir dan juga orang munafik tu sebenarnya kepada ahli kitab. Tapi kita balik pada asal, selagi mana Allah Ta'ala tak tujukan direct pada ahli kitab, kita kata ahli kitab. Bahkan Allah Ta'ala berikan ni sebagai garis panduan berkenaan dengan tajuk hidayah Quran tadi tu, manusia pecah kepada beberapa kumpulan. Hatta bila ahli kitab macam tu, pada kita juga sebagai panduan, kalaulah benda tu benar. Tapi kita kata ini adalah ijtihad para ulama berkenaan dengan mengatakan tajuk tadi kembali kepada ahli kitab. Sedangkan kita tahu bahawa bila Allah katakan tentang perkara tersebut, memang kita mukmin ni, orang yang beriman ni tadi, memang kita kena percaya dengan apa pada Muhammad dan apa sebelum Muhammad SAW. Mungkin kat situ ada poin yang kita ditimbulkan oleh sebagian para ulama bila nyatakan, bila Allah nyatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Jadi dia orang kata ini makna menunjukkan tekanan penegasan tentang iman dengan Muhammad SAW. Ini maksud dia kepada ahli kitab. Ini pendapat kita kata. Memang begitu kita baca teruskan. Kita telah menegaskan di pertengahan tafsir bahawa perbicaraan pada semuanya adalah mengenai ahli kitab. Tengah tafsir tadi dikata mengenai ahli kitab. Golongan beriman mereka, golongan kafir mereka. Ini dikira pembukaan bagi perbicaraan panjang mengenai golongan munafik mereka dan golongan kafir mereka dalam potongan pertama surah ini. Maksudnya dalam keratan pertama yang kita akan baca ni dalam 40-48 nanti, memang tujukan direct berkenaan dengan Bani Israel. Bani Israel sebenarnya. Kat situ timbul tajuk. Tapi kalau dia kata kita balik pada relate pada kisah Adam punya penciptaan, ia sebenarnya menuju kepada semua. Bukan hanya Bani Israel. Hatta kita pun anak Adam. Tapi contoh pertama khilafah yang Allah Ta'ala beri kepada manusia itu Adam. Kemudian contoh kedua yang Allah Ta'ala beri tentang Bani Israel 40-48 tu adalah golongan yang gagal melaksanakan apa yang diperintahkan. Dengan sebab itu Allah Ta'ala tarik daripada mereka anugerah Allah Ta'ala berkenaan dengan hidayah dan juga petunjuk. Nabi silih berganti, kita bincangkan dahulu, silih berganti diutus pada mereka Nabi. Tapi satu hari Allah Ta'ala tarik semua sekali. Ini kita kata soalan yang timbul adalah kenapa? Dan Allah Ta'ala terang kenapa. Pasal Allah Ta'ala janjikan bahawa dia akan turunkan hidayah di akhir ayat 38 tu, 38-39 Allah Ta'ala nyatakan ayat 38, qul nahbitu minha jami'a. Kami kata pada Adam, turunlah kamu. Dan juga pada Hawa, turunlah kamu. Daripada Iblis, turunlah kamu. Ihbitu, turunlah kamu. Minha jami'a, daripada syurga ni semua sekali. Tak ada seorang pun ditinggal lah. Keluar. Kemudian fa imma ya'tiyannakum minni huda. Dan maka jika datang kepadamu daripadaku sebarang petunjuk, faman tabi'a hudai, maka barang siapa yang mengikut petunjukku, fala khaufun alaihim, maka tiada ketakutan ke atas mereka, wala hum yahzanun, mereka tak akan bersedih. Dan akhir ayat 39, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang kufur, menentang atau tak percaya terhadap ayat-ayat kami, tanda-tanda kami, ulaika ashabun nar, mereka lah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka dalam neraka kekal. Dan akhir ayat ni lepas cerita tentang Adam, Allah bagi tahu janji dia akan turunkan hidayah. Mana awal kisah surah Baqarah kan cerita zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ayat 38 39 Allah terangkan kami akan turunkan hidayah. Turunkan petunjuk. Barang siapa ikut petunjuk ni, tiada ketakutan, tiada akan kata mereka, dan mereka tak akan bersedih. Maksud dia di situ relate balik kepada asal. Dan bila lepas daripada ayat 38, ayat 40 lepas tu datang apa? Directly cerita ya Bani Israel. Tiba-tiba out of the blue, tak ada kaitan kan, kita tengah cerita tentang Adam. Tiba-tiba Bani Israel. Kenapa? Sebab inilah contoh pertama golongan yang diberikan hidayah tapi ditinggalkan. Ditolak. Bahkan hidayah bukan sekali, berulang-ulang kali. Silih berganti, satu demi satu Nabi diutuskan. Dan ini kita kata kalau keluarga tu, dan bahkan mereka ni bukan setakat ikut Nabi tadi, kerana Nabi itu Nabi. Bahkan Nabi yang dihantar kepada mereka ni semua anak beranak mereka sendiri. Anak beranak mereka sendiri. Mana ini pak bapa saudara dia, yang ini anak saudara dia, yang ini semua sekali. Macam bila start dengan Nabi Yaqub alaihissalam diutuskan sebagai Nabi. Kan? Mana dia ni adalah Israel itu gelaran dia. Dan Bani Israel itu anak-anak Yaqub sebenarnya. Anak-anak Israel itu Yaqub. So jangan gunakan lafaz macam matilah Israel. Israel tu gelaran bagi Nabi Yaqub. So Yahudi tu tajuk lain, Zionis tu tajuk lain. Tapi Bani Israel, anak-anak Israel tu Yaqub.
So Yakub ni yang mula digelar dengan Bani Israel. Israel. So anak-anak dia anak-anak Israel. So bayangkan, dia adalah cucu kepada Ibrahim AS, anak kepada Ishak. Anak dia Yusuf, Nabi. Mana bahkan keadaan tu dua yang dalam golongan punya keluarga mereka ni, Nabi, anak Nabi, silih berganti. Silih berganti. So kita kata hidayah dah sampai dah. Tapi apa jadi? Itu contoh yang sebenar. Jadi memang kita kata mereka diberikan gambaran tentang ini, tentang perkara ini. Jadi kata ini dikira pembukaan bagi perbincangan panjang mengenai golongan munafik, mereka dan golongan kafir mereka yang dalam potongan surah ini. Ini pendapat yang saya katalah pendapat bahawa awal Al-Baqarah tadi membincangkan berkenaan dengan orang beriman, itu Bani Israel, iaitu ahli kitab, orang kafir ahli kitab, munafik ahli kitab. Itu pendapat. Pendapat sebahagian para ulama. Adapun jumhur para ulama menyatakan dia umum kepada semua. Sebab contoh pertama diberikan adalah Adam. Penarikan pertama ditunjukkan adalah kepada keluarga anak-anak Yakub. Itu tajuk lain, tajuk penarikan. Adapun tajuk khilafah yang asal diberi kepada apa? Adam AS, dan janji Allah Ta'ala untuk hidayah tadi kepada semua, bukan hanya kepada Bani Israel saja. Jelas? Baik, sambung. Telah turun surah ini di permulaan hijrah. Telah turun surah ini, surah Baqarah ni, di permulaan hijrah. Mana sampai di Madinah, surah pertama yang turun di Madinah adalah suratul Baqarah. Ini ittifaq para ulama tafsir. Bukan berkata asar yang datang, semua menunjukkan bahawa surah yang pertama diturunkan di Madinah adalah surah Al-Baqarah. Okey. Dan juga penegakan negara Islam. Ini masalah negara Islam ni. Ada orang kata mana ada negara kataan hukumah Islamiyah, daulah Islamiyah. Kan? Nama Nabi tak pernah sebut. Tak pernah sebut nama berkenaan. Tapi sistem itu ya. Kan atas nama tak ada. Bahkan yang ada seorang, siapa nama dia, nama apa? Orang tu dekat televisyen, ada dekat seorang budak Mesir ni. Dia tak tahu lah dia grad mana. Tapi dia kerja dia suka meragu-ragukan orang tentang masalah kerajaan Islam ni tak wujud dan sebagainya. Dia kata, mana ada kerajaan Islam? Mana ada apa Islam, apa pemerintah dan sebagainya, satu bentuk sistem, dia kata. Mana ada apa hukumah Islamiyah, daulah Islamiyah. Yang ada dar Islam, dar kafir. Dan disebut dan itulah. Lalu yang para ulama yang datang debat dengan dia kata apa? Terangkan dahulu apa maksud negara. Terangkanlah definisi negara. Jangan pakai negara demokrasi, jangan pakai negara yang berperlembagaan punya terjemahan. Di asas dia adalah negara ni adalah bila mana satu kumpulan manusia tinggal setempat dan mereka mempunyai sistem maksudnya dalam perundangan mereka, muamalah mereka, mana ada pihak yang bertanggungjawab menjaga mana urusan mereka, bahkan pengadilan kalau berlaku sebarang kerosakan, kecurian dan sebagainya ataupun penindasan, ada tempat yang mengatur sistem kehidupan masyarakat tadi, pengesahan bagi jual beli mereka, pengesahan bagi sekian. Itu semua itu kan berlaku zaman Rasulullah SAW dahulu. Bagaimana baginda SAW didatangi oleh para sahabat, didatangi oleh orang-orang daripada seluruh pelosok tanah Arab, yang mana separuh mereka Muslim, ada yang tak Muslim dan sebagainya, datang meminta kepada baginda SAW berkenaan dengan tajuk apa? Kebajikan lah, yang datang dengan masalah harta tak ada, rumah terbakar, air banjir dan sebagainya, datang minta bantuan. Separuh tu datang minta pengadilan, dia ambil tanah aku. Jadi ini bukan negara ke soalan? Itu negara lah. Bila ada orang kita rujuk bagi menyelesaikan masalah, dispute di antara kita, dan segala keputusan orang berkenaan kita terima, redha. Maksudnya itulah kerajaan, itulah pemerintahan. Bahkan begitu kata tak ada macam kampung dan sebagainya, tak jadi pemerintahan sebab dia ada besar lagi dari itu. So dengan sebab itu kita kata lafaz itu tak penting, tapi yang penting adalah bentuk itu. Macam Nabi SAW bila letakkan keluar tentera, siapa jadi ketua, siapa jadi sekian, pelantikan tunjukkan wujudnya apa? Aturan, sistem. Bukan bila lompat je, ya Rasulullah aku nak pergi perang, kau tak bagi pun aku nak keluar juga. Mana ada? Kan? Bahkan aturan berkenaan kutipan zakat, aturan berkenaan dengan sumbangan dan sebagainya, ke mana duit itu digunakan, ke mana diaturkan siapa, semua sekali adalah sistem sebenarnya yang mengatur urus hidup para sahabat Nabi SAW dahulu di Madinah. Dinamakan sebagai kerajaan. Bukan nama kita tak ada inilah macam kita kata buku perlembagaan dia apa. Jangan sebut macam tu. Kan ini attitude yang salah, yang menafikan Islam menguasai kehidupan manusia dari segi keperundangan, muamalah dan sebagainya, adalah amat salah. Bahkan memang ketika Rasulullah hidup dahulu, memang baginda adalah tempat rujukan bagi segala perkara berkenaan.
Dan bahkan apa Nabi hukumkan di situ menjadi ikutan pada siapa yang selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai sekarang kita kata macam contoh macam berbincang berkenaan dengan diat, bayaran bagi bunuh dengan cara tak sengaja. Kita bincangkan baru ni malam Rabu malam Khamis, mana diberikan penangguhan selama 3 hari untuk bayar tu 3 tahun. 3 tahun saya sampai bunuh tersalah. Maka diberikan tempoh pembayaran tadi selama 3 tahun. Dan 3 tahun tadi dibincangkan. Kenapa? Sebab benda itu adalah perbuatan daripada Umar, Ibn Mas'ud. Mereka keluarkan, Ibn Abbas dikeluarkan fatwa bahawa macam tu. Dan fatwa begitu yang mereka keluarkan tadi, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah katakan itu adalah disepakati oleh semua, tak ada siapa menentang. Untuk bunuh yang salah, bunuh tersilap, bawa kereta laju-laju terlanggar orang. Bukan kita intentionally langgar dia, bukan kita serang dia, tapi kita jalan kat jalan raya, ke jalan 40 km sejam, datang dia golek depan kita, kita langgar mati. So, jadi langgar macam tu, ataupun kita gali lubang, kemudian orang jatuh lubang berkenaan, maka saat itu kira bunuh tanpa sengaja, bunuh dengan tak sengaja. Tapi ganti rugi berjalan. Kita tidur, impak orang mati, dan golek jatuh katil, impak orang mati. Benda-benda tersebut dikira bunuh tanpa sengaja, tanpa niat. Atau tembak orang dalam berburu, bunuh tanpa niat. So, jadi dalam konteks tadi, orang tersebut diberikan tempoh 3 tahun. Maka ke atas keluarga dia untuk bantu dia 3 tahun untuk langsaikan pembayaran bagi diat orang yang mati tadi. Darah dia takkan dituntut. Bunuh dengan sengaja boleh tuntut, mana keluarga boleh tuntut darah. Tapi kalau bunuh tak sengaja, tak dituntut darah. Darah takkan dituntut. Faham macam tu je, ini asas. Jadi kita kata penangguhan itu, para ulama nyatakan kesepakatan para sahabat Nabi SAW untuk perkara tersebut menunjukkan ia adalah ajaran Nabi SAW kepada mereka. Mana ada aturan, sistem dia, bukan main terjah je. Saya rasa barangkali boleh jadi, tak ada. Semua adalah daripada ajaran Nabi SAW. Baik. Dia kata dan dia kata serta pergeserannya dengan datangnya umat Islam ini bergeser dengan golongan Yahudi buat pertama kali. First time tembung dengan mereka. Duduk di Mekah dahulu, datang Yahudi lintas-lintas je. Bahkan ada contoh macam ketika tajuk surah Al-Kahfi, persoalan berkenaan dengan Zulkarnain, berkenaan dengan Ashabul Kahfi sendiri, berkenaan roh, 3 soalan roh tu akhir surah Al-Isra, dan juga 2 lagi dijawab dalam surah Al-Kahfi, yang mana datang soalan tadi daripada seorang Yahudi. Bila mana orang-orang musyrikin Mekah kata, Yahudi ni, orang tu mengaku dia Nabi. So Yahudi ni kata, aku tak akan tanya dia soalan yang dia tak diketahui oleh mana seorang Nabi saja. Nabi je yang tahu. So jadi dia tanya, Nabi kata datang esok aku bagi tahu, tanpa sebut insya-Allah. Allah Ta'ala tangguhkan jawapan tadi 2 minggu lepas tu baru boleh jawab. Maka datang wahyu, Allah Ta'ala jawab balik. Maksud dia datang seorang 2 tu ada, tapi bertembung dengan Yahudi secara keseluruhan dengan kabilah yang besar hanya berlaku di Madinah. Bila berpindah saja Rasulullah SAW dan para sahabat ke Madinah, berlaku pertembungan dengan Yahudi buat pertama kali. Begitu juga dengan kemunculan fenomena kemunafikan selepas peristiwa Badar. Lepas Badar timbul golongan munafik. Islam mula menang, nampak Islam mula kuat, ada yang zahirkan Islam tapi dia kufur sebenarnya. Bahkan dalam awal Badar punya kisah, Rasulullah SAW keluar yang 300 lebih para sahabat tu, sebenarnya ada golongan yang lari patah balik, minta izin untuk patah balik. Golongan munafik mula dikesan di situ, mula muncul di situ. So, mereka ni dahulu ketika mana di Mekah tak wujud golongan munafik. Tapi bila Islam ada kekuatan, ada apa kita panggil ada kuasa, di situ timbul tajuk ada golongan yang tak nak ikut Islam tapi kena Islam juga. Sebab apa? Kalau tak Islam nanti dia akan dianggap sebagai musuh, payah nak muamalah, payah nak sekian, banyak benda akan terlepas. Maka dia akan isytiharkan Islam saja. Yang dikata yang berlaku bila macam Abdullah bin Ubay, yang ketua golongan munafik. Ini ketahui ketua golongan munafik sebab banyak apa benda Al-Quran Karim tegur tentang munafik ni, dia kepala. Kisah tu balik pada dia. Dia yang cakap benda-benda yang direkodkan dalam Al-Quran Karim berkenaan dengan rumah kami ni ada aurat dan sebagainya. Dia minta balik awal. Dia kata kalau kita ni sekian, Rasul ni tak dia cakap lafaz-lafaz tadi. Tapi kita kata dia sebenarnya mengharapkan sebelum kedatangan Rasulullah SAW, dia harap dia jadi ketua di Madinah. Dia nak jadi ketua, pemimpin di Madinah. Tapi bila Rasulullah datang, semua orang berikan walak, ketaatan, taat setia pada Rasulullah SAW. Maka kini itu dia fikir dua, tak boleh nak lawan, maka dia join. Join dalam keadaan apa? Hati dia masih tak puas hati. Sentiasa dia bila berlaku apa dia pada Islam,
perang, mati je keluarga orang berkenaan. Aku cakap dah kau duduk kat rumah tak mati. Dia akan datang macam tu. Lepas tu dia sentiasa datangkan dengan idea-idea, sebarkan tengah orang ramai. Ni payah ni. Ni sini dia sentiasa datangkan dengan idea-idea supaya orang jadi ragu-ragu, rosak. Isytiharkan Islam, isytiharkan iman, mereka tak mukmin pun. Tapi dalam macam kita terangkan itu, layanan Rasulullah SAW kepada mereka sebagai seorang Muslim berjalan. Pasal mereka syahadah, solat, bayar zakat dan sebagainya, maka Nabi layan mereka sebagai seorang Muslim. Tetapi dari segi konteks berkenaan iman, Allah Ta'ala nafikan mereka beriman. Allah Ta'ala nafikan mereka tak mereka, Allah Ta'ala kata mereka tak beriman. Wa ma hum bimu'minin. Surah Al-Baqarah kan, wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ada kalangan manusia yang mengatakan kami beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tapi Allah Ta'ala kata mereka tak beriman pun. Mereka tak beriman pun. Okey. Yang memastikan agar diperingatkan jemaah yang sedang tumbuh daripada mereka ini. Mereka kenapa datang tentang peringatan tentang golongan ini? Sebab supaya jemaah yang sedang makin menambah kekuatan ketika itu, para sahabat Nabi SAW makin datang dari luar dan sebagainya dan mula bergabung di Madinah. Mereka diperingatkan dengan tentang golongan tadi. So kalau diorang datang dari luar, tak tahu kumpulan ini wujud, maka diorang akan ingatkan, dah syahadah Muslim, dia baik, aku percaya dia. Tapi yang ini pun kena percaya juga. Last sekali orang tu tipu. Kan dia gunakan penipuan dia, berpura-pura Muslim tapi tak Islam pun. Ini bahaya. Sebab itu supaya jemaah tadi diperingatkan, maka Allah datangkan kisah tentang mereka. Perbicaraan mengenai Al-Quran dan hidayahnya mempunyai perkaitan yang kuat dengan garis surah ini. Mana kita kata memang kuat sangat. Tidak akan ada di sana khilafah melainkan dengan hidayah. Tanpa hidayah, khilafah tak guna. Macam mana boleh ada pemerintahan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab manusia ini sentiasa akan dipandu oleh nafsu. Nafsu dia sentiasa akan dia satu peringkat, sayang agama, sayang Islam. Kemudian bila mula ada harta, ada sekian, anak-anak saya macam mana pula? Dia akan extend kan kepentingan. Yelah kalau dia kata kita tak ada apa-apa, orang yang tak ada apa-apa dia tak kisah. Kata tak ada benda pun nak tinggal dunia ni kan. Tak kisah. Ataupun orang tak boleh pakai barang kat dunia ni, tak kisah. Macam sakit kronik nak mati. Kan kalau dia kata ada makan pun akan mati. So last sekali orang kata apa? Ambillah semua, aku tak kisah. Sanggup korbankan harta dia semua sekali. Tapi kalau dia kata dia boleh pakai kan, nak tinggalkan dunia ni, ada jam baru, cincin baru, baju baru, kereta baru, rumah baru, duit dalam bank. So kita makin attachment yang kuat, kita tak tinggalkan payah. Kita akan rasakan benda berkenaan berat. Jadi bayangkan macam tu sekali, kita kata memang godaan yang datang. Bayangkan macam mana kita kata, macam ni dalam apa buku apa Tazkiyah Punya Jiwa tu ada, bila seorang tu dikatakan kepada dia ni baik. Dia kata yang baik bukan aku, dia kata. Dia kata yang baik tu siapa? Disebut Umar Abdul Aziz. Sebab apa? Sebab aku ni bersabar, zuhud dan sebagainya, barang tak ada. Umar Abdul Aziz, dunia tu terbentang depan dia, ditinggalkan. So dia lah sebenarnya yang baik. Aku ni bukan, dia kata. Ini tawaduknya mereka. So dia kata ya, orang yang tak ada apa-apa, kalau dia macam tak apalah, tak nak lah, tak pelik. Sebab dia tak ada. Tapi kalau orang yang ada tolak, tu pelik. Jadi dia kata Umar Abdul Aziz je, aku bukan, dia kata. Jadi memang kita kata attachment. Dan attachment inilah yang kita kata kadang-kadang akan merosakkan kedudukan orang tu kita nak beramal dengan Islam, atau beramal dengan arahan Allah Ta'ala. Nak potong tangan anak kita ni, nak keluar zakat, sayang harta ni, aku yang kerja, titik peluh aku jatuh, kenapa nak kena bagi kat dia? Dia tak kerja, kenapa aku kena keluarkan? Soalan dia akan datang. So jadi tanpa hidayah Allah Ta'ala, kita akan gagal. Sebab Allah Ta'ala berikan hidayah dengan khilafah ni, dia bergandengan. Kalau orang tu sibuk tentang khilafah tapi tak belajar akidah, tak belajar berkenaan dengan asas-asas Islam. Apalagi saya ingat dulu macam satu kumpulan pertubuhan, ni kawan kita cerita, dia datang jumpa dengan Datuk Dr. Harundin. Ini cerita lama lah, nak bincangkan berkenaan khilafah. Datuk Dr. Harundin kata apa? Tahu bahasa Arab. Tahu bahasa Arab. Dia kata tak ada siapa tahu. Dia tak payah bincang lah balik. One part orang nampak macam sombong. Sombong je. Dengar je lah orang cakap apa. Tapi dia ada part is actually bukan ahli pun nak bincang berkenaan dengan khilafah. Sebab macam mana orang nak bincang khilafah? Nas hadis Nabi dia tak tahu. Bahasa Arab dia tak faham. Macam mana nak bincangkan qala Allah, qala Rasulullah? Pasal itu hidayah kita.
Mana panduan Allah Ta'ala kata, fa imma ya'tiyannakum minni huda, jika datang kepada kamu daripadaku sebarang petunjuk, faman tabi'a hudai, siapa-siapa mengikut petunjukku. Petunjuk itu datang dengan dua bentuk. Apa dia? Quran dan juga sunnah. Yang dua-dua dalam bahasa Arab. So tak tahu bahasa Arab nak bincang apa? Kadang sikit belagak lah bila orang-orang yang tak ada tahu benda datang. Saya nak bincangkan berkenaan dengan sekian. Tahu bahasa Arab? Tak tahu, balik. Nak bincang apa? What's the point kita nak bincang pun? Bahasa Arab tak faham. Pasal kalau perbincangan nak diteruskan, kena tahu berkenaan dengan nas-nas. Macam mana orang nak menegakkan khilafah sedangkan perintah Allah Ta'ala dan Rasul dia tak tahu? Apa kehendak Allah, apa kehendak Rasul, tak tahu. Kenapa? Tak faham bahasa Arab. Baca, faham, tak faham. Macam mana nak melaksanakan benda yang tak faham? Contoh kita nak masak apa, orang Perancis apa, croissant, apa yang sebut? yang tu kan, buku panduan kita ramai-ramai, seorang tak tahu patah haram bahasa Perancis. Tapi kita beli tepung, beli sekian, nak masak kat sini. Buka-buka buku manual dalam bahasa Perancis. Seorang pun tak faham. Agak-agak bila masak kuih tu? Bila masak? Nampak kataan. Ni maksud dia apa? Daripada Perancis lah, payah pula tu. Kan? Lain tulis, lain cakap. Kan? Oui. Kan dia kata, dia oui kan, elok kan, dia kata, kan, yes. Eja oui tu, O-U-I. Tak jenuh kepala ke baca? Itu baru oui. Belum lagi yang lain. U dia 3 jenis. U. Payah gila tu tak? Bagi buku punya tu nak masak. Belum lagi masak benda lain. Kita insyaAllah hari ni kita akan masak masakan Perancis. Buku beredar bahasa Perancis. Tapi siapa tu tak faham. Macam mana nak masak agak-agak? Cuba bincangkan. Silakan. Siapa yang gila buat macam ni? Khilafah. Tapi tak tahu apa? Hidayah. Mana boleh? Ni saya dengar ada seorang ustaz tu. Dia buat kerja macam ni juga lah. Dia panggil apa? Dia panggil apa? Benda maslahah. Maqasid. Kumpulan maqasid. Dia kok maqasid ke benda entah, dia panggil. Yang tahu bahasa Arab sikit mungkin dia lah. Belajar Pakistan. Yang anak murid yang belakang keliling ni semua tak faham bahasa Arab sepatah haram. Okey, kita bincangkan Islam. Pendapat awak. Gila apa? Sama macam tu je. Beli buku Perancis, masakan bahasa Perancis. Bahasa Perancis agaknya ni sikit, Jepun. Ada kawan kita seorang kat sini. Suami dia pandai masak. Saya pergi rumah dia kan. Dia tunjukkanlah buku berkenaan puding. Satu buku besar tu. Puding macam jenis puding. Tapi tak faham apa benda tulis. Serius. Kalau buku saya balik, kita bincang hari ni masakan puding cara Jepun. Bila agak masak? Itu simple. Macam tu kita kata nak masak tak boleh tanpa faham bahasa, panduan. Bincang tentang Al-Quranul Karim, bincang tentang hidayah atau khilafah, cara nak memerintah Islam, tapi oleh orang-orang yang tak faham bahasa Arab. Mana boleh? Tak tahu dalil tapi nak bincangkan. Ataupun tahu bahasa Arab tapi tak tahu duduk kat mana dalil-dalil berkenaan. Lagi masalah. Macam ada kadang-kadang kumpulan bincang ulama muda sebagai pelapis. Air besar jadi, air kecil tak ada. Dia bincang ulama muda sebagai pelapis. Tapi bila ditanya, yang ramai hadir tu, bismillah. Bila ditanya yang ramai yang hadir tu, kebanyakan mereka yelah ambil pengajian Islam di Malaysia, baguslah. Dalil hadis-hadis hukum pun tak hafal. Tak tanya hafal Quran, tak minta hafal Quran semua. Hadis-hadis hukum pun tak hafal. Kalau hadis hukum tak hafal, kita bincang Islam cara apa? Apa ni kita bincangkan sebenarnya? Ini salah. Pasal kita kata membina ulama' tanpa faham dalil, tanpa hafal dalil. Mana boleh? Sebab kenapa kita kata dalam tajuk ni, khilafah, pemerintahan di muka bumi dengan mengikut tata cara Allah Ta'ala perintahkan. Dan juga hidayah, dia benda bergandengan, tak boleh dipisahkan. Pisah salah satu, bila tidak ada hidayah, maka akan ada pentadbiran. Kenapa? Pasal Islam ini bukan hanya duduk diam dekat
surau dan masjid saja. Islam ni adalah agama yang bergerak masuk masyarakat dan bahkan mengatur hidup masyarakat dengan hidayah Al-Quran Karim. Maka nak tak nak, pemerintahan akan berlaku dengan cara Islam. Aturan cara kahwin, cara cerai, kan, benda tu akan datang masuk. Hidayah ada, tak masuk campur, salah. Masuk campur, terlibat dengan pemerintahan tanpa hidayah, maka dia akan sesat. Juga akan sesat, Kerana apa? Tidak akan ada khilafah melainkan dengan hidayah, dan tidak akan ada hidayah melainkan dengan manhaj, tata cara, dengan disiplin. Dan inilah dia manhaj berkenaan. Ini tata cara berkenaan yang disebut ni, inilah dia. Kerana itu diulang-ulang perbincangan mengenainya dalam bentuk pembukaan daripada aspek penjelasan hidayah dan pendidikan manusia terhadapnya. Terdatang kenapa? Mula-mula Allah ceritakan orang beriman siapa, orang yang kafir siapa, orang munafik apa perangai dia, supaya kita tengok attitude manusia. Kalau tak boleh patuh kepada firman Allah Ta'ala dan perintah Nabi SAW atau hidayah yang dibawa, maka apa guna dia nak kata mukmin? Dan bagaimana dia akan boleh menepati kehendak Allah Ta'ala kalau dia tak ikut? Allah Ta'ala berikan contoh awal, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Lepas tu Allah Ta'ala datangkan dengan mukmin, kafir, munafik. Untuk apa? Beri contoh. Kalau yang dia kata yang ini, ya. Dua lagi tu bukan. Either kufur, tolak terus, atau apa? Berpura-pura percaya tapi tak percaya pun tak guna juga. Tak guna, takkan ada di situ. Okay. Juga dia kata, pertama, dari aspek penafian keraguan daripadanya. Allah Ta'ala sebut pada awalnya dengan apa? La raiba fih. Kedua, penetapan perkara dengan bukti, mencabar mereka. Kan ayat ke-23, ayat pertama, ayat kedua Allah Ta'ala nyatakan la raiba fih. Ayat 23 Allah Ta'ala kata apa? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Ini nak cabar pasal inilah wahyu. Inilah panduan Allah Ta'ala beri kepada manusia. Kalau kamu tak ikut ni, kamu nak ikut mana lagi? Kalau kamu ragu-ragu daripada Allah Ta'ala, maka sahutlah cabaran ni. Pasal dia kait rapat. Pasal ayat ke-21, start ayat 21 sampai ayat 39 tu adalah mula masuk berkenaan khilafah manusia. Apa Allah Ta'ala jadikan, nikmat Allah Ta'ala berikan, apa Allah Ta'ala jadikan untuk kita. Kemudian berakhir dengan kisah Adam AS, ayat ke-30. Itu yang kita dibincangkan. Itu dengan itu penetapan perkara itu dengan bukti, dengan bukti yang dia cabar mereka dengannya. Dan itu berkait rapat dengan perbincangan pembicaraan yang berserakan mengenai Al-Quran dalam ayat-ayat surah ini. Berulang kali Allah Ta'ala berikan tentang tentang kitab ini benar, kitab ini benar, ini hidayah dan sebagainya. Allah Ta'ala berikan. Bahkan contoh macam dalam ayat yang akan datang lepas itu, kita jumpa memang Allah Ta'ala berikan memang Al-Quran ini daripada Allah SWT. Allah Ta'ala nyatakan dalam, contoh dalam surah Al-Baqarah ni, ayat yang ayat nombor apa tak ingat. Allah Ta'ala nyatakan walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'akum. Walamma ja'ahum kitabun min indillah, dan bila datang pada mereka ni kitab dari sisi Allah Ta'ala, musaddiqul lima ma'ahum. Dalam ayat yang ke waqalu ini walamma ja'ahum rasul, ayat yang ke 101. Ayat yang kita nak adalah ayat wa idh qala Musa. Okey. Ayat yang ke-89. Di 89 datang berkenaan dengan tajuk rasul apa kitab itu. Ayat yang ke-101 rasul itu. Mana ayat ke-89 Allah nyatakan walamma ja'ahum kitabun min indillah, dan bila datang pada mereka ni kitab dari sisi Allah Ta'ala, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa di tangan mereka, di tangan ahli kitab ni. Wa kanu, dan mereka dahulu min qablu, sebelum daripada itu, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, minta kemenangan ke atas orang kafir. Bahkan itu yang doa yang berlaku diriwayatkan oleh oleh ahli hadis berkenaan kisah ni. Dia kata dahulunya orang-orang Yahudi ni, ahli kitab di Madinah, bila mana mereka nak berperang,
sebelum daripada Islam datang lagi, kalau mereka nak bertempur dan sebagainya, nak pergi berperang, mereka akan berdoa. Antara doa mereka adalah, ya Allah, bantulah kami dengan Nabi akhir zaman. Maka actually dah janji diambil pada mereka. Kalau datang kitab yang membenarkan apa di tangan mereka, mereka kena beriman. Jadi mereka, bila datang pada mereka ni kitab yang membenarkan apa di tangan mereka, dan mereka dahulu minta menang kata orang kafir, dan bila datang pada mereka, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi, bila datang pada mereka benda kami, mereka kenal, mereka kufur terhadapnya. Allah Ta'ala kata fala'natullahi 'alal kafirin, maka Allah Ta'ala kata orang-orang kafir. Maksudnya memang mereka ada kaitan dengan tajuk kitab tadi. Bahkan berulang-ulang kali banyak datang suruh beriman kitab. Macam tadi ayat kita baca, apa manan sah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa kami padamkan daripada Quran, menasahkan daripada Quran ini, atau kami lupakan ia, kami datangkan yang lebih baik daripadanya, ataupun yang seumpamanya. Mana itu adalah di antara penjelasan berkenaan kitab. Hidayah yang datang tadi, apa benda kedudukan dia. Masa dia kata ia adalah kitab yang membenarkan terhadap apa yang ada bersama mereka. Macam Allah sebut dalam ayat 89 yang kita baca tadi. Tapi mereka melemparkannya ke belakang mereka, ayat 101. Bila ayat 101 kita baca, Allah Ta'ala nyatakan, walamma ja'ahum rasulun min indillah. Dan bila datang kepada mereka seorang rasul min indillah, dari sisi Allah Ta'ala, musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa di tangan mereka. Apa mereka buat? Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab, kitab Allah wara'a dhuhurim, melemparkan sekumpulan di kalangan orang yang diberikan kepada mereka ni kitab. Kitab Allah Ta'ala ni lempar mana? Ke belakang mereka, campak belakang. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tak tahu pun kisah tu. Ada ke? Mana ada? Mana ada? Mereka tolak terus kitab. Bahkan saya sebab kenapa dalam ayat yang ke-102 Allah Ta'ala nyatakan lepas mereka hilang hidayah, mereka pun mengikut sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Allah Ta'ala terangkan. So, maksud dia hilang hidayah dari mereka. Sebab kenapa bahkan kita perhatikan upacara-upacara keagamaan mereka ni jadi makin pelik. Kan? Solat, tak tahu solat macam mana. Bahkan Kristian tak solat terus. Yahudi tak tahu solat ke tidak. Kan ada dalam YouTube tunjukkan lah. Tapi kita nampak diorang berjemaah solat, tak ada. Kan pelaksanaan solat dengan Muslim, kita solat cara macam mana, nampak. Golongan Kristian Katolik nyanyi yang nyanyi banyak jenis nyanyi diorang. Kan? Pasang organ, main gitar pun ada, drum sekali. Kan? Jadi ada yang lagu apa pakai Roman Katolik punya, pakai bahasa Greek. Kan lagu-lagu tak kita pun tak faham, kau tanya orang nyanyi pun tak faham. Kan dia hoha dan tu kan dalam ni. Itu kita kata yang berlaku tadi sebab apa? Sebab mereka telah tinggalkan kitab. Hidayah yang datang mereka lemparkan. Pasal banyak sangat seiring dengan apa yang datang dalam Al-Quran Karim. Banyak sangat, terlampau banyak. Sampaikan bila banyak sangat tadi, kalau mereka ikut juga jadi serupa. Macam commandment kan. Commandment yang datang dalam tentang pada Musa AS diberikan pada kaum mereka. Yang asal dia commandment tadi, kita Muslim ni sekarang ni, kalau diorang ikut commandment tadi, semua jadi serupa dengan orang Islam. Tak makan babi, tak sekian, tak berzina, tak makan riba. Maka benda tadi datang, hormati jiran dan sebagainya kan. Actually kan, benda-benda berkenaan kita kata datang dengan bentuk yang kita kata serupa dengan ajaran Islam. Dan mereka lemparkan kitab mereka, tak nak tengok langsung dah lepas tu. Kenapa? Sebab mereka tak nak keserupaan. Diorang ingatkan privilege hanya diorang saya boleh beramal macam tu. Datang kita, umat Islam diberikan amalan yang menyamai, serupa dengan syariat yang terdahulu. Jadi mereka pun tinggalkan. Sebab kalau kita lihat orang Yahudi tak solat, mana nampak solat dia? Kan habis kita tengok dia dekat Wailing tu kan, Wailing Wall tu, dia goyang kepala badan, dia baca Taurat. Ataupun tak tahu baca apa. Lain, tak ada. Solat, tak ada. Dalam YouTube ada keluar gambar-gambar movement diorang hampir serupa dengan movement solat Islam. Saya kita kata semua para anbiya solat. So diorang solat macam mana? Betul kata praying kan, praying dalam English ni actually dia beri dua meaning. Satu meaning praying tu doa. Kan, tapi dalam Bible kalau kita baca Abraham doa jatuh muka ke tanah. Proses jatuh muka ke tanah. Isa macam tu juga. Semua para anbiya jatuh muka ke tanah, berdoa pada Tuhan. Kenapa diorang tak ada? Soalan pertama nak tanya. Kan benda tu berlaku, kenapa diorang tak buat? Bahkan sampai last sekali keluarkan idea tak boleh kahwin lebih dari satu. Datang mana? Dan semua para anbiya Bani Israel kahwin lebih daripada satu. Keseluruhan mereka
Lebih tu, kalau kena macam apa Sulaiman, Daud, lagi ramai. Ratusan bini dia ada. Ratus, bukan puluh, ratus isteri-isteri mereka. So secara tak langsung kita perhatikan apa yang kita dapat faham di sini. Mana maksud dia orang tinggalkan kitab tu. Sebab mereka tengok keserupaan yang banyak, dan sikit dia orang keluar, kalau kami tak ada ini, kami tak ada ini, kami tak ada ini. Dia nak specialkan diri mereka kerana wahyu tidak, mereka ikut lagi. Sebab itu kaitan dengan kitab, sebab Allah Ta'ala berikan gambaran di situ. Okey? Dan dia kata tapi mereka melempar ke belakang, mereka melemparkannya ke belakang mereka. Kitab tadi mereka tak tengok langsung. Dan sungguhnya ada sekumpulan di kalangan mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan serta beriman dengannya. Ayat 121. Beliau tak nyatakan Surah Al-Baqarah ayat 121. Sebelum ayat berkenaan Ibrahim AS, Allah Ta'ala nyatakan walan tardha ankal yahud, ayat 120, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan takkan redha terhadap kamu orang Yahudi dan juga tidak juga Nasrani sehinggalah kamu mengikuti agama mereka, cara hidup mereka. Apa benda mereka buat kena ikut, follow. Okey. Allah Ta'ala kul inna hudallahi huwal huda, katakan hai Muhammad, petunjuk Allah Ta'ala itulah petunjuk yang sebenarnya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, jadi kamu ikuti keinginan mereka, kemahuan mereka. Ba'dal ladzi ja'aka minal ilm, setelah mana datang kepada kau, setelah yang datang kepada kau daripada ilmu. Malaka minallahi waliyyin wala nasir, tidak ada untuk engkau di Allah Ta'ala sebarang pelindung dan juga tidak ada pembantu. Tapi Allah Ta'ala terangkan lepas tu, di kalangan mereka Yahudi tidak ada juga yang alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih, orang-orang yang kami berikan mereka ni kitab dan membacanya dengan sebenar-benar bacaan dia. Ulaika, mereka itulah yu'minuna bih, beriman dengannya, bahkan akan beriman dengan Al-Quran Karim. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, siapa-siapa yang kufur terhadapnya, mereka adalah orang-orang yang rugi. Ini Allah Ta'ala berikan gambaran kepada kitab tadi. So, mereka baca dengan betul, maka mereka akan sampai. Kitab ini adalah kebenaran yang turun dengan kebenaran. Kitab Quran ini adalah kebenaran yang turun dengan kebenaran. Kebenaran yang turun dengan kebenaran. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 176. Tengok depan je tak apa, jangan baca semua sekali. Nanti kan letih, nanti kan ngantuk. Ngantuk ni kan tidur. Okey. Satu apa ni? 176 176. Dah itu nyawa tak nyatakan. Bila sebelum tu tak sebut, Allah kata innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sebenarnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada kitab. Apa yang turunkan disembunyikan, sorokkan. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka membeli dengannya benda yang barang nilai dia sedikit. Itu dunia. Jual agama untuk beli dunia. Sedangkan dunia tadi jumlah dia atau nilai dia berbanding akhirat adalah kecil. Inilah macam katakanlah kita mencuri untuk makan benda sedap. Dan makan sedap. Sedap kita makan sampai sini je. 5 minit kita makan. Okey. Siapa pernah makan makanan sedap kat dunia ni? Kat tangan. Ialah apa benda lah benda. Okey. Apa benda? Contoh. Tak ingat dah. Tak ingat dah. Udang pun sedap juga. Hari tu sambal sotong. Masak lemak. Actually pasal tak? Kita tak ada idea tepat. Kau tanya orang, apa kan paling sedap? Dia akan jawab. Pasal dia ada prefer. Ada kalau dalam benda ni, kalau pastry dia nak kek sekian. Kalau dalam makanan ni dia nak ni. Kalau ni dalam roti dia mana sedap tu sebenarnya kat sini je. Mana ada benda orang tu makan sampai sekarang dia kata takkan dah ada benda. Tak ada. Kan? Laksa paling sedap di dunia mana ada. Sedap makan kita hari kita lapar lah. Dia actually resepi paling sedap untuk makan sedap kan, makan sedap lapar.
Whoever makan ketika lapar, benda tu nikmat sungguh, walaupun tak sedap. Seriously, kau rasa macam wah sedap ni kan, lepas kenyang tu makan balik sekali dulu, tak sedap lah. Itu kalau makanan. Keseronokan, macam kita kata, macam-macam nampak keindahan alam dan sebagainya. Tapi benda tu sementara je. Hari tu kita tengok, duduk dia tiap hari, tak ada pula rasa best. Contoh macam orang yang tak tinggal tepi air terjun, dapat pergi air terjun, wah kalau dapatlah tinggal kat sini bestnya. Sekali pindah Hulu Yam, pindah Hulu Yam, berhenti pergi air terjun. Pelik betul. Saya ingat kakak dia seorang, nombor 5. Actually saya pun ikut sama lah. Time dia beli rumah kat sana, asal dia kat setapak kan, pergilah lintas jalan, naik bukit turun bukit kan, pergi rumah dia. Ketika pergi rumah dia, mesti pergi air terjun. Pergi, tak pergi air terjun tak sah. Lepas dia dah pindah sana, tak pergi dah air terjun. Dia benda tak dapat je, kita akan beri dia. Nak dapat dah, lepas tu kita boring kan, nak beli beg mahal, lepas tu beli beg macam tengok online pula. Faham tak? Mana ada benda kita lepas kita tu kita stop, puas dah hati kita, tak pernah puas. Itu dunia. Yang kalau bandingkan dengan akhirat yang kekal abadi, yang kita tahu contoh Allah sebut tentang rumah di syurga nanti. Orang-orang masuk syurga tadi, la yabghuna anha hiwala. Mereka tak nak berpindah pun daripada syurga berkenaan, tak inginkan pun. Mana nikmat mereka dapat tadi, setiap hari makin sedap, makin sedap. Macam mana azab orang yang dimurkai Allah Ta'ala makin berat, makin berat. Sebab kalau tiap-tiap hari lali tau kan, alah bisa tegal biasa kan, asyik-asyik kena patuk dengan ular, last sekali tak mati. Contoh macam tu lah. Dia konsep dia, actually benda ni dipakai oleh ejen-ejen dunia yang negara-negara jahat ni kan. Dia suka bila letak ejen, dia akan latih ketahanan badan dengan racun, supaya kalau kena racun nanti tak terus mati cepat, dia kata. Ini kaedah adalah. Tapi anyway, bila manusia tu asyik kena, in the end dia akan apa? Lali. Tapi syurga dan neraka tak macam tu. Macam kita syurga macam kan, tengok, alah kan, macam manusia lah, betul tak kahwin. Dia kahwin, dapat kahwin macam perempuan 8 yang aku suka. Tapi bila dia kahwin macam faham tak? Dia idea actually tu. Macam juga cari suami macam wah paling handsome di dunia. Lepas dah kan, faham tak konsep ni? Ni konsep betul. Dunia ni benda jemu. Akhirat benda tak jemu. Tak ada jemu hari akhirat ni. Mana apa di syurga, apa di neraka nanti, tak ada jemunya manusia tu. Bahkan yang disebut neraka tadi bukan kata maksud dia seronok, tapi seksaan tadi bertambah, makin berat, makin berat, makin berat, makin berat, makin berat. Dia bukan makin ringan. Makin setiap hari kena sebat kan, macam relax dah. Kenapa? Biasa kena. Tapi macam ahli neraka tak ada macam tu. Dia azab dia sauda, mana sentiasa naik. Makin hari ni berat, besok lagi berat. Macam begitu juga di opposite orang masuk syurga. Setiap hari makin sedap, makin sedap. Macam Allah Ta'ala nyatakan, dalam ayat suratul Baqarah kan, ayat yang ke-23, 24, 25, 26. Allah Ta'ala nyatakan, kalau Allah Ta'ala terangkan tentang orang yang kufur terhadap Al-Quran, 23, 24, 25. Wa basyiril ladzina amanu, dan beri berita gembira untuk orang beriman. Anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Untuk mereka ni ada syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqa, sekali mana mereka diberi rezeki daripada syurga tadi, daripada buah-buahan, daripada sebarang rezeki. Rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini dah bagi dah semalam. Tapi apa? Wa utu bihi mutasyabiha. Diberikan mereka ni serupa tapi tak sama. Dapat dah semalam. Semalam apple ni juga. Kali kedua makan takkan sama. Dia akan lagi sedap. Lagi sedap, lagi seronok. Itu beza dia. Jadi bila orang yang membeli dunia dengan akhirat, mana jual akhirat untuk dapatkan dunia, dia membeli barang yang nilai sikit. Boleh pakai contoh macam pen ni kan. Pen ni pakai boleh tahan setahun. Pen ni tahan boleh pakai 5 minit je. Jual yang 5 minit, setahun untuk pakai yang 5 minit je. Kita kata rugi ke untung? Rugilah. Kan tidak pandai menilai, patut ambil yang lama, bukan ambil yang sekejap. Kenapa ni? Ni bagus ni. 5 minit pakai, lepas tu habis.
Jadi 15 tahun pakai tak habis-habis. So, mana bijak? Mestilah orang yang ambil benda tahan lama tadi, berkekalan, itu bijak. Ada pun orang yang ambil untuk 5 minit dan saya happy. Sebab apa? Rupa dia cantik dan dia memuaskan hati saya. Pakai berapa lama? 5 minit. Atau 5 baris je. Tulis-tulis 5 baris, habis. Itu dunia. Perbandingan dunia akhirat macam tu. Sedangkan akhirat ni kekal abadi, tak pernah habis, tak pernah berhenti. Kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan nyatakan, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Mereka itu tidaklah mereka makan dalam perut mereka melainkan api. Mana mereka beli, dapatkan bayaran untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Sehingga mereka tahu apa dalam kitab Allah Ta'ala dan sehingga sembunyikan apa yang kitab Allah Ta'ala tadi. Mereka makan hasil mereka perbuatan mereka tadi ni, kecuali apa? Itu adalah benda api neraka mereka makan. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamati. Allah Ta'ala akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat nanti. Wala yuzakkihim. Allah Ta'ala akan bersihkan mereka. Walahum azabun alim. Untuk mereka ada azab yang pedih. Ulaika alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Wal azab bil maghfirah. Dan azab dengan apa? Keampunan. Keampunan adalah dengan beramal dengan apa yang dalam kitab. Azab ada dengan apa? Meninggalkan apa yang diamalkan dalam kitab. So dia tangguh apa? Jual, tolak akhirat, jual keampunan, beli apa? Azab. Beli apa? Jual kesesatan, beli kesesatan, jual hidayah. Allah Ta'ala nyatakan, fama asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya mereka, tahannya mereka untuk neraka. Bagusnya. ini okay? Kalau kita orang Inggeris kata sarkastik lah. Mana kita macam penly. Ma asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya mereka untuk neraka. Tahu dan neraka tu ada, tapi mereka masih lagi apa? Berterusan tolak, ngeselamba je. Kenapa Allah Ta'ala berikan hukuman macam ni? Sebab apa? Allah kata zalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haq. Itu adalah kerana Allah Ta'ala turunkan kitab itu dengan kebenaran, dengan hak, dengan authority. Maksudnya kalau kitab turun dengan hak, orang tu menolak apa dalam kitab tadi, masalah. Kitab itu kebenaran, turun dengan kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab. Dan sesungguhnya orang-orang yang bercanggahan tentang kitab, la fi shiqaqin ba'id, dalam keadaan apa? Kesesatan, apa bahagian atau portion atau partition yang jauh. Perasingan yang jauh. Kumpulan yang terpecah yang jauh, pecahan yang jauh. So itu keadaan mereka. Sebenarnya kitab ini Allah turunkan kebenaran dengan kebenaran. Dia adalah kebenaran, turun dengan kebenaran. Sebab itu bila mereka tolak kitab tadi, Allah Ta'ala berikan hukuman yang berat. Pasal dia datang, Quran ini, dia beza dengan macam kita lihat para anbiya yang terdahulu dapat wahyu, dapat mukjizat. Maksudnya mukjizat dan wahyu tak bergabung. Macam Musa AS, risalah dia adalah Taurat, tapi dia punya mukjizat ditunjukkanlah. Okey, Isa AS juga. Semua para anbiya diberikan mukjizat lain. Dia punya apa? Risalah ataupun wahyu tu lain. Tapi Muhammad SAW diberikan dia apa? Wahyu dan juga mukjizat dia adalah benda yang sama. Tu beza. Memang Nabi ada banyak benda lain, belah bulan, banyakkan makanan sedikit, banyakkan air sedikit dan sebagainya, malaikat turun dalam peperangan. Itu ada. Tetapi Nabi sendiri clarify bahawa mukjizat baginda adalah Al-Quran. Yang kata semua Nabi dapat wahyu, dapat mukjizat. Tapi yang diberikan kepadaku adalah wahyu, adalah wahyu dia kepadaku. Maksudnya Nabi clarify, jelaskan pada kita bahawa wahyu itulah bukti baginda, tanda baginda utusan Tuhan. So dia berbeza, jadi berat, makin berat. Pasal dahulunya orang-orang Yahudi, mereka terima mukjizat lain, risalah lain. Maksudnya siapa tengok mukjizat Musa, siapa yang hidup saja. Yang tak hidup, dengar cerita. So tengok Taurat, itu yang diorang godam sesuka hati tu, tukar ini, buang ini, sebagainya. Sebab dia tak nampak di situ tanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya kata tadi, dunia ni kan benda murah, akhirat kan mahal. Kan saya kata syurga tu lama, dunia ni sekejap. Akak makan sedap kat sini je, tapi siksaan dekat sana nanti lama. Kan kita tinggalkan tinggalkan benda yang haram di baik syurga Allah Ta'ala. Yang benda tadi kekal abadi. Yang dunia ni sekejap je, kita langgar arahan Allah Ta'ala.
kita buang, tolak agama, beli dunia. Maksudnya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ataupun apa, menyorok kebenaran. Sebab apa? Takut cakap nanti kan kena buang kerja. Contohlah kalau kita masyarakat kita sekarang ni, kan sembunyikan benda ni, teguran pada Yahudi, pada Bani Israel. Tetapi bila kalau anda kata ada ustaz, ustaz apakah hukum benda sekian? Aku cakap ni kan tak panggil ceramah dah ni. So, suruh dibayar. Apa hasil dia? Sama lah. Sekarang kita kata tu Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia ada pegangan yang kuat tentang perkara ni. Bila dia kata apa? Idza sakatal alimu taqiyatan. Bila diam seorang alim ini, seorang alim tu kerana berpura-pura. Yang berpura tadi pasal apa? Tak nak kena pukul, tak nak kena seksa, tak nak hilang kerja dan sebagainya. Wan nas yajhal. Wan nas yajhalun. Sedangkan manusia ni, orang ramai ni jahil. Famata yazarul haq, bila akan nyata kebenaran? When? Tak boleh nanti orang lain buat kerja ni. Tak boleh, pasal diberikan anda ilmu, anda sepatutnya sampaikan. Itu kita membeli dunia, jual akhirat. Sedangkan kita bercakap kebenaran, mungkin akan dikena tindakan tata tertib, tapi anda mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala kerana menegakkan kebenaran. So, Nabi kata dalam hadis yang sama, kata man ra'a minkum munkaran, jika melihat dengan kamu ni satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahkan dengan tangan dia. Ubah dengan tangan. Kalau dalam satu tak boleh mampu, fa bilisani, maka dengan lidah. Fa in lam tak boleh juga, fa biqalbi. Dan yang dengan qalb tadi, wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah apa? Selemah-lemah iman. Maka itu bagi orang awam. Maka para ulama kata ini untuk orang awam. Adapun seorang yang alim, yang berpengetahuan, patut dijelaskan. Tak boleh disimpan. Semalam ke kemarin? Malam. LHDN. Dekat ni lah. Dekat satu tempat tu. Dia minta saya ceramah 8.30. Dari start pukul 9 sampai 10.30. Jadi penjelasan ketika itu adalah berkenaan dengan Sya'ban, Rejab dan Sya'ban. Dia minta itu. Saya terangkanlah Rejab dan Sya'ban. Saya kata tentang Rejab tidak ada datang sebarang fadilat untuk puasa dalam bulan Rejab. Ya, fadilat bulan Rejab itu bulan haram. Dia ada keistimewaan tersendiri, mana diharamkan membuat kemaksiatan atau berperang. Zaman dahulu orang Arab berhenti berperang, berhenti rompak orang pada bulan Rejab. Bulan haram ni dia tak kacau orang, maksud dia elakkan mengganggu orang dan sebagainya lah. Tapi dalam masa sama, fadilat, kelebihan lain tak ada. Ibadat khas tidak ada. Sya'ban Nabi banyak berpuasa. Ramadan dan kita tahu adalah kelebihan dia. Dan bila saya terangkan benda tu dengan panjang lebar, saya katakan dia, namun gitu asas pertama dalam masalah ni, kalau kita kata Rejab, Sya'ban, Ramadan, kita katalah Rejab ni, ada orang kata Rejab, dia baru ni ada dalam WhatsApp, dia orang hantar Rejab ni apa? Angin. Sya'ban ni hujan. Dan apa, Ramadan ni menuai. Dia katakan bila kita ada pokok, datang angin mendebungakan, kemudian datang hujan menyuburkan. Tapi datang untuk petik bila? Petik tu ketika bulan Ramadan lah. Dia orang kata diorang lah. Anyway, saya kata sebenarnya kata-kata tu bagus lah. Tapi namun gitu, sebenarnya yang kita kena fahamkan sekarang, persediaan awal untuk orang tu masuk Ramadan adalah ilmu. Sebab kita takkan boleh beramal tanpa ilmu. Kita nak beramal ni, nak penuhkan Ramadan dengan macam-macam ibadat, tapi tak ada ilmu. Ikut orang tu lah. Ikut orang tu lah, mana boleh. Anda kena tahu bahawa benda tu memang ajaran Rasulullah SAW. Sebab kita diikat oleh Allah Ta'ala dalam Quran dengan dua itibak. Satu itibak Nabi, satu itibak para sahabat. Itibak Nabi dalam ayat 31 surah Al-Imran, itibak para sahabat dan surah At-Taubah ayat 100. Itu dua Allah Ta'ala ikat kita. So nak itibak tadi kena tahu. Mana boleh itibak tadi dengan tak tahu? Agaknya kot. Barangkali Nabi buat macam ni, barangkali para sahabat, mana ada barangkali. Kena belajar. So lepas cakap macam tu, datang soalan. Agaknya mungkin saya punya ni agak sikit. Datang soalan. Soalan tu bunyi, apakah pandangan ustaz berkenaan orang yang mengatakan membuat tahlil itu membazir? Saya boleh diam dan A, diorang terpanggil saya lagi, B diam kan, dan cakap baiklah, play safe. Play safe. Tak kata tidak, tak kata ya. Itulah sekali saya terangkan diorang berkenaan sejarah tahlil. Datang mana? Terangkan dalam Hindu sampai sekarang ada puja roh, berdasar pada 3, 7 dan sebagainya kan, hari-hari kan. 3, hari ke-7, hari 21, hari 40, hari 100. Orang Hindu sampai sekarang ada lagi buat benda berkenaan puja roh. Kalau berlaku kematian, dia puja roh.
Kalau kita buka kitab mazhab Syafi'i, tahlil tak wujud pun. Saya kata kalau orang belajar, buka, saya tunjuk mana kitab mazhab Syafi'i. Saya sebutlah nama kitab mazhab Syafi'i. Pernah dengar nama kitab ni? Semua geleng kepala. Jadi macam mana kita nak tahu? Tak belajar lah, kita main amal seronok kan. Dengar orang kata bagus, orang kata sekian, tapi kau tak buat, nanti orang kata macam sembelih ayam campak dalam longkang je. Apa hal? Ni ada pengiring seorang, pengiring apa bekas ni orang jawatan agama Islam, mana tak tahu. Tapi datang waktu ke Yaman, lu datang. Takkanlah kita sembelih apa tanam keluarga kita macam buang ayam ke belakang rumah. Tapi Nabi tak pandai lah, kita pandai lagi. We are better than prophet. Itu problem kita lah. Jadi dia tanya soalan, saya bagilah terus terang. Lepas tu tiba-tiba pengurusi sebelah saya tu menyampuk. Tapi ustaz, kalau sekiranya kita buat program tadi tu untuk mengumpulkan keluarga, yang kita bagi makan, kita niatkan untuk. Saya kata tak payah niat pun. Anak tu datang kelas, tuan-tuan datang sekarang ni, mak bapak tuan-tuan dapat saham. Tuan-tuan ni anak yang soleh, tapi syarat jangan lupa doakan je. Tak payah kata, ya Allah, pahala aku dapat sekian ni, buatlah untuk keluarga aku. Dan bahkan dalam mazhab Syafi'i, tak sampai pahala disedekah pada siapa. So, mazhab apa anda? Saya tanya soalan macam tu. Dia cakap, kan. Kalau kata saya nak dia orang panggil saya lagi, boleh. Jangan terang kan, duduk diam-diam. Saya mula-mula duduk tu, dia kata dah, ustaz tinggal mana? Saya kata U10. Boleh buka kitab ni. Dia kata, kita buat pengajian kitab ustaz. Saya cakap, saya angguk-angguk lah. Dia ada soalan itu, mungkin jauh panggang dari api lah. Tak kisahlah, tak panggil pun kita, saya tak rugi apa-apa. Bukan saya makan dengan mengajar. Tapi anyway, kisah tadi macam tu lah. Kita nak cakap apa? Cakap kan nanti orang kata macam Wahabi. Soalan sekarang ni mazhab Syafi'i tak ada, kau mazhab apa? Kalau mazhab Syafi'i tak ada benda berkenaan, anda mazhab apa? Betul dia kata, saya kata ritual tadi tu, dan doa tahlil tu sebut nak sampai kepala manusia mati. Anak-anak ni nak bagi makan je, jangan lupa doa kan mak bapak. Maka sampailah pahala tadi akan berjalan. Kita ni macam benih pokok yang orang tu tanam, tumbuh, membesar, keluar buah, dimakan buah dia oleh keluar bunga, serangga datang. Keluar buah dimakan oleh orang, oleh binatang, oleh burung. Jatuh daun dimakan oleh ulat. Semua tu pahala. Macam tu bila kita tinggalkan anak yang baik, macam pokok lah yang baik kita tinggalkan. Cuma beza pokok kita tinggalkan, benih yang baik kita tinggalkan pokok tadi, dia kena tak payah niat, tinggalkan je. Itu sedekah jariah. Buat tangga, buat apa, tinggal tanam pokok, sedekah jariah. So sebab itu janganlah kalau anda kata ada orang datang ambil buah dekat pokok kelapa kita ke, pokok mangga kita ke, kita amuk dengan parang. Biarlah dia makan. Bagi dia makan, tak apa, kita dapat pahala. Ni awal lagi, balut, hujan, tunggu. Tak, curi kan. Bagilah. Maka kadang-kadang ni orang Melayu punya ni lah kepercayaan. Bahkan saya tengok kadang-kadang macam betul. Pokok tu merajuk. Kalau tuan ni kedekut, pokok tu akan tak nak buah. Allahuakbar ya ke tidak. Tapi cerita dia tidak akan ada pahala untuk kita, rugi. Kita tinggal pokok kan, tanam, niatkan sedekah. Supaya kalau dia kata apa jadi dan sebagainya, makanlah buah ni. Okay. Anak kita macam tu juga. Tinggalkan anak yang baik. Macam pokok yang baik tadi, benih yang baik. Tu benih kita. Tapi anak tadi kena relate dengan kita. Cara dia, jangan lupa doakan kita. Itulah benda yang akan linkkan kita dengan dia. So apa amal dia buat, pahala dia solat. Dia solat lah, tapi kita dapat saham. Dia puasa, dapat saham. Dia tolong susah, dapat saham. Dia datang kelas agama, dapat saham. Tak payah niat. Don't have to niat. Sehadis yang datang, Nabi kata, bila mati insan, mati manusia atau mati anak Adam, putus amalan, tak ada amalan baru kecuali 3 jalan. Itu maksud dia. Mendoakan orang yang mati, doa keampunan, itu tak payah, bukan tambah amal. Itu bukan tambah amal, itu minta keampunan untuk orang tersebut. Yang Nabi sarankan kita doakan. Itu beza. Ini masalah amal baru. Dan bila orang tu nak bersedekahkan, amal baru itu tahlil dan sebagainya. Saya kata dengan orang juga. Saya kata kawan saya dekat Kelantan. Dia kena buang jadi imam. Kesian. Tak tahulah Jabatan Islam sana dekat fikir macam mana. Tapi cerita dia pun tak cek makan kan tu. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rezeki banyak tempat lain. Jadi imam. Tapi lah rujukan dia saya saya ajar gini. Jadi dia mengajar. Dia tadi tu nak ajar orang kampung dia cakap berkenaan tajuk ni. Pasal orang kat sana ada baca Quran untuk berapa 3 hari ya. 3 hari ke berapa hari untuk sedekah pada si mati. Quran sempurna. Dekat Masjid Bulat dekat PJ tu ada penjagaan. Ada satu kawan kita kat sini mati nenek dia. Imam itu datang. Jadi 3 package. Package pertama
Solat dan puasa si mati ni, kita kena bayar fidyah. So kita akan buat calculation. Guru kami tahu nak buat macam mana. Kita akan bagi duit, nanti dia akan buat lah. Dia akan bayarkan. Semua solat tak cukup ke apa, dibayar dengan beras. Sebenarnya cerita dia, saya dah tengok benda ni. Dia letak atas para besar tu, gantung dalam rumah kayu biasa. Lepas tu dia letak beras 100 kilo ke 150 kilo ke. Dia akan buat calculation berapa kali nak tolak. So depan dia ada nak murid 3 orang 4 orang. Inilah fidyah bagi si fulan, si fulanah, sekian. Aku bagi pada kau. Lepas tu orang tu kata saya terima. Tapi saya ambil balik, sedekah balik. Ambil balik sampai cukup lah. Kalau betul nak bayar, 1 trailer tak cukup. Kalau betul nak bayar, ikut puasa dan sebagainya, 1 trailer tak cukup. Saya tolak, dia kata kalau orang perempuan 9 tahun, anggap balik lah. Kalau umur dia 85 mati, tolak 9 berapa? 74. Okey, 74. Bayar solat dan puasa 74 tahun. Bayangkan banyak mana. Solat saya, kalau puasa sehari, ialah sehari 600 gram. 600 gram kali dengan dekat 30, apa? 18 kilo. Betul? Kali dengan 76. Itu puasa lah. Solat, bayar pula solat. Masalah lah. Lepas tu, fikir pertama. Fikir kedua, baca Quran. Baca Quran. Kita akan bacakan Quran untuk si mati ni 500. Complete sampai habis. The third one, kita akan buat solat sunat hadiah. Yang biasa kita akan buat dalam 30 orang, 40 orang, 50 orang lah. Seorang satu kepala RM10 untuk bagi hak hadiah, solat hadiah pada si mati. Yang akak ni pun telefon saya bagi tahu. Saya pun kata terus ambil semua sekali lah. Saya dengar je lah dia cakap apa. Dia kata lepas habis nak urusan kan, nak tinggalkan, dia kata dengan Pak Imam tu, minta maaf saya tak nak ambil urusan semua sekali. Tak nak semua sekali lah. Actually masalah dia orang idea tu, idea faham tak? Boleh nak tolong orang semati. Mazhab apa soalan? Mazhab Syafi'i tak ada. Kalau mazhab lain tu wallahu alam. Tapi ini asas kita, dia tolak. Jadi benda-benda macam ni kita kata tak boleh ada idea datang daripada perbuatan manusia dan sebagainya. Makanya bila kawan saya ni kan, dia cerita apa, dia bila nak ajar kampung dia kata apa? Dia kata pocik-pocik sekalian, cakap bahasa Kelantan lah. Dia cerita balik kat saya. Tak boleh tiru. Dia duduk dengan budak Kelantan dekat Sudan, dekat Yaman. Saya duduk dengan tumpang diorang kadang, tumpang makan dan sebagainya. Tapi tak terikut cakap. Sampai sekarang tak terikut cakap. Duduk dengan orang, makan dengan orang, tidur dengan orang, tak terikut cakap. Ini kisah dia. Budak ni cakap, seorang orang kampung kita ni budak muda, bapak dia mati. Panggil pocik-pocik sekalian pergi baca Quran. Baca Quran lah. Seorang sejuzuk dan sebagainya. Kok ada seorang tu terror sangat, korang semua ambil seorang satu, aku ambil 2. Engkau, aku 3, aku 3. Anyway, semua baca. Sekali lepas dah baca, ni malam pertama ni, budak tu pun bangun. Terima kasih pocik-pocik sekalian sebab bacakan Quran untuk bapak hamba. InsyaAllah besok kita buat lagi. Tapi dia hidang apa? Kopi dengan biskut kering. Kopi dan biskut kering. Kopi O, biskut kering. Lepas tu kawan saya kata, kalau budak tu buat macam tu, pocik-pocik datang tak? Malam besok nak datang ini, datang tak? Semua senyap. Tiba seorang kat belakang, tobat tak datang. Tak, kalau macam tu cerita dia, tak ada sincerity pun. Apa? Ayam goreng. Kuat ratib sikit. Apa? Alah, tauge je kan, masak lemak tauge. Kenapa? Kalau orang tu ajak kali kedua, tak nak, tauge je. Faham tak? Ini konsep dia. Kalau tak sincere, nak sedekah macam mana? You yourself tak sincere, macam mana nak sedekah? Itu duit, main duit je sebenarnya. Ngarut. Jadi kalau tak panggil, kalau diorang panggil lagi, maksud dia diorang faham. Kalau tak panggil tu, maksud dia saya faham. Saya faham lah kalau diorang tak panggil lagi kan. Lepas ni saya faham. Tapi cerita dia, kita tak boleh menyembunyikan kebenaran. Kalau kita tinggalkan, itulah mungkin itu satu peluang untuk dijelaskan dengan betul. Nabi kan kata tak diberikan penjelasan tanpa kita memperbodohkan siapa. Tapi kita kata amalan itu salah. Maka itu bukan amalan mazhab Syafi'i pun. Macam mana nak kata? Bahkan orang Hadramaut, di Hadramaut, yang kata Habib ni pun, dengan ayah anak-anak dia buat, di Hadramaut tak ada pun tahlil. Kaifiat tahlil tu tak wujud. Buku dalam bahasa Melayu je. Jadi datang mana? Soalan tu kena tanya soalan. Question mark, datang mana?
Faham? Okey. Okey. 76. Okey. Dan dia kata apa? Ia adalah perlembagaan khilafah yang memandu golongan yang bercanggahan kepada kebenaran. Ayat 213. Quran ni adalah benda yang memandu golongan yang bercanggahan kepada apa yang yang sepatutnya mereka ikut. 213. Tak nyatakan auzubillahi minasyaitanirrajim. Di depan. Okey. 216. Allah nyatakan kanan nasu ummatan wahidah. Dahulunya manusia ni adalah umat yang satu. Kemudian mereka pun bercanggahan. Mereka bercanggahan saja. Mereka asal satu. Kemudian bercanggahan. Kemudian faba'athallah, mereka bercanggahan saja, maka Allah Ta'ala utuskan an-nabiyyin, para nabi, mubasysyirin wa mundhirin, memberi berita gembira dan memberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan Allah turun bersama-sama rasul tadi, para nabi tadi, kitab dengan kebenaran. Kenapa? Liyahkum bainan nasi fi makhtalafu fi, supaya dia dihukum di antara manusia ni pada apa mereka bercanggahan mengenainya. Jadi maksudnya dalam ayat dalam tajuk ni, jadi kitab turun untuk apa? Memperbetulkan apa yang tersilap dan tersalah daripada fahaman manusia tentang Allah Ta'ala, tentang akhirat, syurga, neraka, dosa, pahala dan sebagainya. Pembacaan Al-Quran ke atas Rasul dengan kebenaran. Dalam ayat 252, pembacaan Rasul ke ayat Quran ni kepada Rasul dengan kebenaran. 252, Allah Ta'ala nyatakan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. 252. Ini ayat terakhir juzuk yang kedua. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah. Natluha 'alaika bil haqq, kami bacakan ia kepada Muhammad dengan apa? Dengan kebenaran. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, laminal mursalin, benar-benar dari kalangan utusan-utusan. Itu para rasul. Allah Ta'ala tegas kepada Nabi SAW sekali lagi. Jadi kita kata itu kitab yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, kebenaran. Kitab ini bersambung hubungannya dengan bimbingan para anbiya terdahulu. Kitab ini yang kita baca ini, dia bersambung hubungan dengan bimbingan para anbiya terdahulu, dan dia merupakan doa para anbiya untuk umat pewaris agama ini. Ayat 129, Allah nyatakan berdoa Ibrahim dan Ismail ketika mereka lepas bina Kaabah. Mereka doa apa? Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, wahai Tuhan, utuskan di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. 129. 1, 2, 3, 24. Okey. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, wahai Tuhan, utuskanlah seorang utusan dari kalangan mereka, di tengah-tengah mereka, di kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatika, yang rasul tadi membacakan ke atas mereka ayat-ayat atau menyampaikan kepada mereka tanda-tanda engkau. Wa yu'allimuhumul kitabul hikmah, ajar mereka kitab, ajar mereka hikmah. Wa yuzakkihim, dan sucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sungguh engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Terus di sini relate kitab ni tadi yang turun ni adalah apa? Unjuran daripada doa para anbiya kepada kita, untuk kita. Mendatang dengan doa Ibrahim dan Ismail alaihima assalam. Allah Ta'ala berikan kepada mereka, kepada kita kitab dengan hasil doa mereka. Maksudnya benda ni silih berganti. Benda apa datangnya kitab tadi secara turun temurun datang kepada kita. Okey? Kerana ini ia menyeru ahli kitab untuk beriman dengannya. Sebab macam mana apa doa Ibrahim dan Ismail, dan mereka adalah bapa, macam Ibrahim bapa para anbiya, dan bahkan ahli kitab yang datang, mana-mana agama datang lepas Ibrahim, semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim, para anbiya dia. Tak ada nabi daripada bangsa lain. Semua nabi berkenaan yang datang lepas daripada Ibrahim adalah keturunan Ibrahim AS. So jadi dengan sebab itu diseru kepada semua ahli kitab supaya beriman dengan apa yang datang. Itu Al-Quran Karim ni, sebab dia adalah juga termasuk daripada doa yang dibaca, dia disebut oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ajarkan mereka kitab. Jadi dalam ayat 41 tak nyatakan
41. 41. Allah nyatakan atakmuruna nas, bukan afatu'minu ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Betul? Okey. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kamu dengan apa yang kuturunkan, membenarkan pada apa yang bersama-sama kamu, membenarkan Taurat yang di tangan kamu. Wala takunu awwala kafirin bih, jangan kamu menjadi golongan pertama yang kafir terhadapnya. Yang kamu jadi orang kafir mula sekali. Mana kamu dah tahu kan, semua agama tadi datang daripada Allah Ta'ala, dan ada bukti di situ, kamu boleh kaji. Mana kalau nak tahu benda dari Allah Ta'ala ke tidak, kajilah, bandingkanlah dengan apa yang datang daripada kamu. Dan Quran itu datang membenarkan apa dalam kitab-kitab kamu. Ya? Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, yang kamu membeli dengan ayat-ayat aku ni benda yang harga dia sedikit, itu dunia. Wa iyaya fattaqun, dan hanya akulah hendaklah kamu apa? Takuti. Takutlah pada kamu, kepada aku. Okey? Dan dia kata itu, dan ia menjelaskan bahawa inilah jalan mendapat petunjuk bagi mereka. Dalam ayat 137. Ayat 137 Allah Ta'ala nyatakan kitab ini, inilah satu-satunya jalan untuk mereka dapat petunjuk. Allah Ta'ala nyatakan 137. Baik. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dan jika mereka beriman dengan yang seumpama apa kamu beriman, maka mereka telah mendapat petunjuk. Wa in tawallaw, dan kalau mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, maka mereka sebenarnya dalam apa? Dalam pecahan saja, dalam pecahan, dalam keadaan terpecah belah, bukanlah dalam keadaan yang betul. Sedia Allah nyatakan kalau mereka beriman, macam kamu beriman. Itu orang beriman, orang Islam. Pasal diorang awal ayat tersebut Allah nyatakan wa qalu, dan mereka berkata kunu hudan aw nasara tahtadu. Katakan, dan mereka berkata jadilah kamu Yahudi dan Nasrani, kamu akan dapat petunjuk. Maka Allah Ta'ala suruh jawab balik, kul, katakan hai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa, bahkan agama Ibrahim itulah yang lurus, yang tulus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan di kalangan orang musyrikin. Dan Allah Ta'ala suruh umat Islam berkata, qulu, sebutlah, cakaplah wahai orang beriman, amanna billah, kami beriman dengan Allah. Wa ma unzila ilaina, dapat turun pada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, dapat turun pada Ibrahim. Wa Ismail, dan Ismail. Wa Ishaq, dan Ishaq. Wa Yaqub, dan Yaqub. Wal asbat, dan juga anak-anak Yaqub. Wa ma utiya Musa wa Isa, dapat turun pada Musa dan Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun, kami tak membeza-bezakan di antara seorang pun di kalangan mereka, dan kami kepada Allah Ta'ala kami ini menyerah. Kemudian Allah kata, kalau mereka iman macam kamu iman. Kalau mereka iman, macam mana kamu beriman? Maksudnya, apa turun daripada kita percaya. Semua pada Nabi kita percaya. Bukan macam mereka. Mereka ni percaya apa turun daripada mereka saja. Tak boleh. Kena percaya pada semua sekali. Barulah itu yang benar, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana kalau mereka buat macam tu, faqad ihtadaw, mereka dapat petunjuk. Kemudian, menamatkan surah ini keimanan terhadapnya, dan surah Al-Baqarah 285. Allah nyatakan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, telah beriman Rasul terhadap apa itu kepada baginda, dan juga beriman orang-orang yang beriman. Iman terhadap apa? Yang diturunkan. Apa tu? Kitab. Still ongoing berkenaan kitab. Mana scattered dalam surah ni diulang-ulang berkenaan dengan kitab berkenaan. Tidak akan terrealisasi hidayah Al-Quran melainkan untuk golongan bertakwa. Sebagaimana yang datanglah ayat-ayat yang awal. Okey? Takkan datang hidayah kecuali dengan takwa. Allah Ta'ala nyatakan la raiba fi hudal lil muttaqin. Orang tak bertakwa, Quran tak jadi hidayah untuk dia. Dan telah menjelaskan ayat-ayat berkenaan sifat mereka. Dan kemudian ia menyebut dalam tujuan yang kedua sifat golongan fasik yang menjauh daripadanya dan menginggirkannya. Serta takwa adalah wasiat Allah Ta'ala untuk anak-anak Israel. Ini kita kena faham mana. Maksud dia Allah Ta'ala berikan gambaran yang sama. Allah Ta'ala nyatakan, ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya fattaqun. Wa iyaya fattaqun. Wahai anak-anak Yaqub, wahai bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum.
ingatlah kamu akan nikmat-nikmat aku, kenanglah kamu akan nikmat-nikmatku ke atas kamu. Bukan kamu, atas atuk nenek kamu dahulu lagi. Wa'ufu bi'ahdi, tunaikanlah dengan janji aku. Ufi bi'ahdikum, aku tunai janji aku. Apa benda aku janji untuk kamu, kamu tunai dulu janji aku ambil ke atas kamu. Perjanjian aku pegang, so kamu pegang, kamu kena buat, aku tunaikan janji apa aku janji untuk kamu. Wa iyaya, dan hanya akulah kamu apa? Fattakun, hendaklah kamu bertakwa. Arahan yang sama. Pasal takkan berlaku petunjuk kecuali dengan apa? Ketakwaan. Tanpa takwa, golongan orang-orang yang membaca Quran takkan dapat hidayah. Takwa kena ada dahulu. Okey? Dan dia kata serta takwa adalah wasiat Allah kepada anak-anak Israel. Allah telah menakutkan siapa-siapa yang ragu terhadap Quran dan peringatkan tentang agar berbenteng daripada neraka. Okey, dan dijelaskan bahawa pengabdian kepadanya akan menyampaikan kepada ketakwaan. Allah sebut, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala suruh kita abdikan diri supaya kita akan akhirnya bertakwa. Ayat 21. Dan ia berulang-ulang. Ayat ni berulang dalam surah ini dengan ulangan yang nyata bersama arahan Rabbani pada orang Islam. Ini menunjukkan kepada bahawa hidayah Al-Quran dan pelaksanaan hukum-hukumnya tidak sekali-kali terjadi melainkan pada orang-orang yang bertakwa. Kita kata hidayah takkan boleh jadi, khilafah takkan jadi melainkan hidayah. Hidayah maka tak jadi melainkan dengan apa? Dengan manhaj. Dan semua tadi tu, hidayah Quran tadi tu hanya akan terrealisasi pada orang yang bertakwa sahaja. Ini yang diberikan oleh surah ini, ayat ini. Dan dia kata apa? Perbincangan Al-Quran mengenai khilafah Adam adalah pelaksanaan amali dan contoh pertama bagi khilafah di muka bumi. Itu contoh pertama, Adam diturunkan. Sesungguhnya telah sesuai di sini bahawa datang perbicaraan mengenai khilafah dan bukan mengenai perincian permulaan penciptaan yang ditanggung oleh ayat yang lain. Bukan nak incikan berkenaan dengan tajuk macam mana Adam dicipta, tak. Dia cuma directly kepada macam mana Adam turun dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Kerana ini adalah munasabah yang paksi surah. Dan tajuk dia adalah berkenaan dengan penjelasan tentang surah ini, tentang macam mana kita umat Islam ini akan menjadi khalifah. Sebab kaki kata surah Baqarah ni satu pendahuluan, dua isi besar, satu penutup. Isi pendahuluan kita baca, kita bincang. Yang penutup kita tak bincang lagi. Yang dua ni, dua isi besar tu adalah dalam juzuk pertama, kisah dia adalah start daripada ayat 40 sampai 167-68. Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan kenapa Bani Israel layak ditarik daripada mereka khilafah. Dalam juzuk yang kedua, lepas masuk ayat 160 lebih, dia bincangkan pula berkenaan dengan macam mana umat Islam ni layak jadi khalifah. Dan apa benda dia kena buat untuk jadi khalifah. Macam manakah dia menjadi golongan yang menepati kehendak Allah Ta'ala. Tu Allah Ta'ala ajarkan lepas ayat 167, 171. Allah Ta'ala ajar berkenaan dengan apa? Start juzuk kedua tu, kiblat. Kemudian Allah Ta'ala ajar berkenaan dengan lepas ayat 171, Allah Ta'ala ajar berkenaan kisos. Kemudian kenaan wasiat. Kemudian berkenaan dengan puasa. Kemudian berkenaan dengan tajuk makan harta dengan batil. Kemudian berkenaan dengan tajuk bulan-bulan bulan-bulan apa tentang penentuan bulan-bulan ni. Okey, apa guna dia bulan-bulan berkenaan. Kemudian Allah Ta'ala masuk berkenaan dengan tajuk peperangan, qital. Kemudian Allah Ta'ala masuk berkenaan tajuk haji. Kemudian Allah Ta'ala masuk berkenaan haji berkenaan dengan tajuk manusia punya sifat perangai dan tingkah laku. Kemudian masuk berkenaan dengan tajuk cerai. Kemudian masuk berkenaan dengan dia rentetan haji sekian sebagainya. Semua tu tadi kita kata, kalau kita kata kita mukmin, kita muslim, tak laksanakan, macam mana kita kata kita khalifah? Macam mana kita kata khalifah? Tadi kita ayat puasa kita ya ayyuhallazina kutiba alaikumus shiyam, kita amal. Ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, kita amalkan. Tak boleh. Kena amal dua-dua sekali. Mana boleh kita amalkan yang ini, tak percayanya ini. Faham tak? Dan konsep dia kena faham betul-betul. Jadi itu yang kita datang, itu konsep tentang Al-Quran Karim. Jadi memang bila kita kata tajuk dia hidayah Quran, khilafah insan, kena. Bahkan Bani Israel datang lepas tu, kisah mereka panjang lebar dalam juzuk pertama tu, cerita tentang kenapa mereka layak ditarik daripada mereka ni hidayah. Tu je. Tak ada benda lain. Bahkan di akhir surah Al-Baqarah, juzuk pertama tu, Allah Ta'ala putuskan hubungan di antara mereka dengan Ibrahim. Yang datang kisah kisah Bani Israel, tiba-tiba wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Mesti kita tertanya, kenapa cerita Ibrahim masuk? Sebab nak putuskan mereka tak ada hubungan dengan Ibrahim.
Pasal Ibrahim AS contohnya mengagungkan Kaabah, memuliakan Kaabah, bina Kaabah. Dan mereka nampak Kaabah ni tak ada kaitan. Sebab apa? Ismail yang bina bersama Ibrahim, bukan Ishak yang bina. Nampak? Bias. Sedangkan kita umat Islam, Baitul Maqdis suci, mulia kerana dibina oleh para anbiya. Ini pun mulia kerana para anbiya, bukan kerana yang lain. Mereka tak boleh terima benda ni. Jadi Allah Ta'ala tolak. Jadi telah menyebut ayat-ayat bahawa khilafah takkan tertegak bersamanya perosakan di muka bumi. Tak boleh khilafah tadi jadi dengan ada perosakan. Bila para malaikat tanya kan, dia kata ataja'alu fiha, adakah kau nak jadikan di muka bumi ini man yufsidu fiha, golongan yang membuat kerosakan padanya, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Ini persoalan para malaikat menunjukkan tak boleh ada khilafah dengan perosakan. Jadi dikaitkan dengan pemberian sifat golongan munafik yang datang di awal surah. Mereka ni adalah golongan yang buat kerosakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Allah kata ala innahum, ketahuilah, humul mufsidun, mereka buat kerosakan. Walakin mereka tak sedar. Mereka tak sedar. Dan itu mereka tak elok untuk menegakkan manhaj Allah Ta'ala di muka. Dengan sebab itu munafik tak boleh ada. Nifaq itu tak boleh ada bersama dengan kedudukan orang yang menegakkan khilafah di muka bumi. Sikit ya. Telah datang perbicaraan di pertengahan kisah mengenai ilmu, dan dia adalah lambang khilafah dan tandanya kerana dengan ilmu lah terjadinya pengutamaan Adam ke atas para malaikat. Tanpa ilmu, Adam biasa je. Tapi dengan ilmu, maka Adam dimuliakan. Dia kata, sesungguhnya telah datang pemberian Allah Ta'ala ilmu dan surah ini lebih daripada satu ayat. Sebenarnya datang ayat 95, 115, 127, 181, 215, 224. Kemudian dalam ayat berkenaan Allah Ta'ala berikan kemuliaan besarnya ilmu ini. Dan banyak lagi selainnya. Dan itu adalah supaya orang-orang beriman, seorang mukmin mengetahui bahawa dia takkan sampai kepada ilmu melainkan dengan ajaran Allah terhadapnya. Sedangkan Allah Ta'ala tak ajarkan kita, kita tahulah cara ibadat macam mana, cara dekat diri Allah Ta'ala macam mana, apa yang patut, apa yang tak patut dan sebagainya. Sebagaimana yang dikatakan para malaikat, bila malaikat kata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maksudnya engkau ya Allah Ta'ala tiada ilmu bagi kami kecuali apa yang kau ajarkan kami. Dan seorang mukmin kena fikir macam tu juga. Okey? Juga supaya dia meyakini bahawa tidak akan dapat meliputi, dia tidak akan dapat meliputi sesuatu dari ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam surah ayat Al-Kursi. Ayat Kursi ayat nombor apa? 255. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tak boleh meliputi dari ilmu Allah Ta'ala kecuali apa yang dia nak je. Dia tak nak, takkan jumpa, takkan tahu. Dia benarkan kita tahu, tahulah kita. Tak benarkan, maka takkan tahu kita. Jangan kita pergi meditasi lah, guling-guling, terjun bangunan, makan kismis. Tak ada. Kismis doa ni. Kalau tak doa pun tak nak tahu. Lepas doa ni tahu ni. Terbuka hijab panggil. Mengarut. Mengarut sekali ni. Sebagaimana dalam ayat Kursi, itu dalam Kursi. Ayat-ayat telah menggambarkan terhadap golongan Yahudi, ilmu mereka tidak mendapat manfaat daripadanya. Lalu mereka menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka mengetahui kebenaran. Dan ia menjelaskan dalam potongan ini bahawa golongan munafik mereka tak mengetahui. Wahum la ya'lamun wala yash'urun. Macam dia kata wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu, mereka berkata aminu kama amanas sufaha, kami kena beriman macam orang bodoh ke? Ala innahum sufaha, katalah mereka ni bodoh sebenarnya. Walakin la ya'lam, mereka tak tahu pun. Mereka tahu mereka bodoh. Mereka sangka mereka pandai, mereka bodoh. Kerana itu apabila ia merintahkan golongan beriman, ia menggandingkan perintah untuk berilmu dengan perintah bertakwa. Contoh dalam ayat 194, 196 dan selainnya yang mendatangkan orang beriman ni takwa dan juga ilmu. Usul akidah yang disebut dalam pendahuluan yang berupa beriman kepada Allah Ta'ala, mengabdikan diri kepadanya, tidak mengambil sekutu-sekutu bersama Allah Ta'ala, serta beriman dengan utusannya. Kan kita dalam ayat yang awal Allah Ta'ala kata beriman dengan Allah Ta'ala. Kemudian kan dalam ayat 21, 23, ayat 21, 22, 23, 24. Itu adalah ayat berkenaan dengan tajuk ni. Okey? Ke atas, dan kitab turun pada baginda, dan dengan hari akhirat, pengakhiran, bila cerita Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan kiamat nanti macam mana, apa disediakan untuk orang-orang yang beriman daripada syurga, kan apa yang disediakan untuk orang kafir daripada neraka. Itu adalah tanda tentang hari pengakhiran. Dan dengan yang gaib, beriman dengan yang gaib, umumnya berkait semua ini dengan matlamat surah. Dari aspek yang menjelaskan contoh negatif orang kafir terhadap Allah Ta'ala
berdegil mengenai perkara-perkara gaib. Tidak beriman dengan kitab yang kebenaran, yang benar, dan tidak juga dengan utusan yang datang dengan kebenaran. Mana kitab dengan kitab yang benar dan juga dengan utusan yang datang kebenaran. Okey, pada yang bertentangan dengan itu adalah perintah berbentuk i'tiqad yang ditaklifkan ahli iman, dan surah ini dengannya. Mana yang bertentangan orang kafir, Allah Ta'ala berikan pada kita orang beriman punya keadaan. Itu sebab senang selikan. Orang beriman macam ni, orang kafir macam ni. Mana pada awal kan surah Al-Baqarah ceritakan orang iman macam mana, kemudian kita ceritakan orang kafir macam mana. So itulah dikata aturan surah ini daripada awal. Kita ambil itu ayat 1 sampai 39, kita dah bincangkan segala apa keseluruhan apa yang dibahaskan di sini. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat daripada apa yang kita belajar. Dan insya-Allah pada minggu depan kita akan masuk pada buku baru. Itu paksi pertama, Bani Israel dan alasan pelucutan mereka daripada pengurusan dan penguasaan di muka bumi ini. Kenapa Allah Ta'ala buang mereka daripada dapat apa yang mereka dapat sebelum ini. Dan dia akan terangkan 48, dia ada segmen-segmen dia. Ada 4 segmen. Satu pendahuluan, satu pendahuluan, lepas tu 4 segmen yang berlainan. Yang Allah Ta'ala terangkan mana mula pendahuluan, kemudian ungkitan berkenaan dengan apa nikmat mereka dapat, kemudian berkenaan dengan tajuk mereka perangai dengan Ibrahim, dan perangai mereka dengan Muhammad SAW. Kemudian macam mana Allah Ta'ala tolak mereka daripada kaitkan diri mereka dengan Ibrahim dan juga keturunan Ibrahim AS. Mana perangai mereka itu bukan ajaran Ibrahim AS. Baik, ada soalan? Tak ada, Baik, kuliah khas bulanan minggu ini. Kejap lagi Ustaz Hashimi Cik Pa, nikmati hidup anda. Okey. Kemudian Ustaz Riyad Bajrai, memahami makna darurat dan fik ayat esok 11.30 pagi. Dan kemudian hari Ahad juga esok Ustaz Sudahri, Akidah Sunnah Jamaah mengikut manhaj sunnah, Ahad pukul 3 petang. Jadi siapa yang ada ke lapangan boleh datang. Baik. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanallah, alhamdulillah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.